Terdapat artikel yang menyatakan lebih 70% pelajar lepasan SPM tidak berminat untuk sambung belajar. Kajian ini telah dibuat pada 31 Julai oleh Jabatan Perangkaan pada tahun 2019. Sekarang pada tahun ini, peratusan tu mungkin telah meningkat selepas pandemik. Jadi dalam isu ni kita mahu memahami apakah faktor fenomena ini berlaku. Bagaimana angka ini menjadi begitu tinggi? Apakah faktornya? Kita juga beranggapan lebih ramai pelajar akan melanjutkan ke Menara Gading atau melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi selepas menduduki SPM. Tetapi ia tidak berlaku sebegitu. Ini adalah pandangan saya tentang apa yang boleh menjadi faktor mengapa pelajar tidak mahu sambung pengajian selepas SPM. Okey, salah satu faktor yang besar ialah wang hasil kerja sementara. Ramai pelajar berpendapat bahawa mempunyai pekerjaan itu adalah lebih penting dari belajar kerana mereka merasakan mereka mempunyai tanggungjawab untuk mengekal kehidupan kewangan yang stabil untuk keluarga mereka dan kemudian tidak mahu membebankan ibu bapa mereka kerana alasan itu. Faktor yang kedua, kerja kelayakan minimum. Pelajar akan mencari sektor pekerjaan yang mempunyai kelayakan minimum SPM, tetapi pekerjaan sementara adalah ia hanyalah sementara sahaja. Ia tidak membantu untuk jangka masa yang panjang. Contohnya, jika anda seorang Grab driver atau katakan seorang juruwang stesen minyak, kita tak dapat melonjakkan kerjaya kita kerana kita seolah-olahnya berada di dalam kedudukan yang tetap. Sampai umur berapa kita boleh buat kerja macam tu? Yang ketiga sebab ialah mindset, minda. Mungkin pelajar ini beranggapan bahawa walaupun kita mempunyai ijazah selepas belajar 3 ke 4 tahun, ia tidak menjamin bahawa kita akan mendapat pekerjaan. Hal ini menyebabkan mereka menganggap bahawa ia bukanlah satu kewajipan untuk menyambung pelajaran. Okey, isunya kita belajar bukan untuk wang dan menjadi kaya, tetapi untuk dapatkan ilmu dan kemajuan untuk diri kita sendiri. Contohnya, sesiapa sahaja boleh berniaga, tapi tak semua orang boleh berjaya dengan kaya raya. Tak semua orang boleh jadi jutawan dan sesiapa sahaja boleh buat video YouTube dan menyiarkan dalam talian, tapi tak semua orang mempunyai kemahiran untuk membuat kandungan video yang baik dan berkualiti. Maksudnya, apa sahaja kita mahu lakukan perlu ada ilmu. Semua yang kita buat mesti ada ilmu, ada teori dan ada kerja praktikal. Kita kena belajar dahulu sebelum memulakan sesuatu. Ilmu itu luas. Kita perlu mempunyai rancangan untuk masa depan. Hakikatnya, jika kita berminat dalam satu bidang, kita perlu mendalami dan cuba lakukan yang terbaik. Yang isu kedua, kita berkemungkinan akan kekurangan tenaga profesional yang boleh menyebabkan kegagalan negara menjadi maju. Ia juga boleh menyebabkan keenggangan pelabur asing. Okey, kita mungkin tidak akan dapat pekerjaan seperti yang kita jangkakan dengan hasil ijazah yang kita miliki dan minat kita mungkin akan berubah. Tapi dalam dunia nyata, orang yang mempunyai ijazah dan kelayakan akan bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan kerja. Majikan pasti akan memilih orang yang mempunyai ijazah dan kelayakan. Walaupun kita mempunyai set kemahiran tanpa ijazah, jarang sekali mereka akan melihat kes-kes istimewa tersebut. Akhir sekali, saya tidak mengata bahawa orang yang tidak mempunyai kelayakan pendidikan tinggi adalah lebih rendah dari orang lain. Tak, sesetengah orang yang keluar dari college mempunyai rancangan, idea tentang apa yang mereka mahu lakukan dengan kehidupan mereka dan mereka berfikir bahawa mereka tidak memerlukan ijazah untuk membuktikannya. Tetapi seperti mana yang kita tahu, ilmu itu sangat penting. Islam adalah agama yang meraihkan penuntutan ilmu sebagai satu kebaikan, sehingga kita mendapati banyak ayat dalam Al-Quran yang menggalakkan untuk kita menggunakan akal untuk berfikir dan merenung. Salah satunya adalah ayat surah Al-Jathiyah yang bermaksud, dan dia telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Kadang-kala peluang seperti ini datang dan pergi dan semua orang perlu membuat keputusan. Kita tidak tahu apa yang berlaku kepada kita. Jadi dalam perspektif Islam, rezeki ni adalah di tangan Allah. Apa yang terbaik untuk kita mungkin bukan yang terbaik di mata orang lain dan pilihan tu ada di tangan kita. Jadi, apa perancangan awak?